Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Hari ini kita dalam kelas pendidikan moral tingkatan 1 Tajuk kita hari ini adalah unit 17 Rasuah musuh negara. Rasuah, apakah itu rasuah? Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Faham ke ni? Maksud dia sebagai contoh, pemain bola sepak, penjaga gol diberi upah atau duit yang banyak atau apa-apa ganjaran untuk melepaskan beberapa gol supaya pasukannya kalah dan memenangkan pasukan lawannya. Itu contohlah Okey. Next. Apakah bentuk suapan? Suapan ni maksud dia apa yang kita bagi, apa yang perasuah ini beri kepada perasuah ni beri apa kepada orang untuk menunaikan hajatnya. Okey, berikut adalah bentuk-bentuk suapan Upah ni sama ada bagi duit ke, makanan ke dan sebagainya Macam orang potong rumput, kita bagi upah. Upah duit RM50 untuk laman depan rumah kita, dan kita bagilah air sikit dan biskut. Contoh duit jawatan. Okey, kalau dia buat kerja yang kita buat ini, kita naikkan dia pangkat. Okey, perkhidmatan ni macam-macam lah pergi urut ke atau apa sebagai gunting rambut ke. Okey, diskaun. Next time kalau katakan dia memberi pegawai itu memberi barangan di kedainya, dia akan memberi diskaun Hadiah, sebuah kereta ke, sport rim ke, hadiah. Pinjaman, dia bagi pinjam duit. Kalau dia jalankan tugas dia yang dia kendaki, dia akan bagi pinjam duit. Dan juga akhir sekali, bonus. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk suapan. Ini antara suapan yang biasa kita dengar lah, 8 ni. Kesalahan utama berkaitan dengan rasuah menurut Akta: meminta dan menerima rasuah. Kita minta rasuah tak boleh, kita bagi rasuah pun tak boleh, salah Menawarkan dan memberi rasuah. Samalah maksud dia lebih kurang menawarkan dan memberikan rasuah. Seorang offer, seorang beri Mengemukakan tuntutan palsu. Contoh, beli 5, bayar 3 saja. Ataupun dia order barang sampai 5, bayar untuk 10. Menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kuasa dia untuk contoh dia apa sebagai kepala kerajaan itu, dia menjaga sekolah sukan. Orang yang tidak layak pun dia boleh ambil untuk masuk ke sekolah sukan tersebut. Itu tak boleh, itu menyalahgunakan kuasa. Meminta dan menerima rasuah. Maksudnya seorang pengarah meminta wang suapan daripada seorang kontraktor sebagai dorongan memastikan syarikat milik kontraktor tersebut dipilih bagi melaksanakan projek pembinaan sebuah sekolah. Ini contoh
Seorang kerani menerima komisen daripada pembekal bagi setiap barangan yang dibeli oleh syarikatnya. Tadi diskaun kan, ini komisen pula Faham Menawarkan dan memberikan rasuah. Seorang beri, seorang terima. Dua-dua tak boleh Seorang pembekal menawarkan sejumlah wang kepada pengurus kewangan sebuah syarikat bagi mempercepatkan proses bayaran terhadap pembekal yang telah dibuat. Dia minta cepat, dia potong queue orang lain kan. Salah lah tu. Seorang pengusaha gerai menawarkan makanan percuma selama sebulan. Sebulan makan free kepada seorang pelanggannya agar tidak membuat aduan kepada pihak berkuasa mengenai tahap kebersihan gerainya. Dapat makan free sebab tak buat report. Okey. Salah Mengemukakan tuntutan palsu. Mengemukakan tuntutan palsu. Maksud dia, contoh seorang pembekal menghantar 80 buah komputer ke sebuah sekolah tetapi menuntut bayaran bagi 100 buah komputer. Ini sudah salah Seorang pengusaha gerai menawarkan makanan percuma selama sebulan kepada seorang pelanggannya agar tidak membuat aduan kepada pihak berkuasa. Ini macam tadi je. Menyalahgunakan kedudukan. Contoh, seorang pegawai kerajaan menyalahgunakan kedudukannya dengan memberi projek kepada syarikat milik anaknya walaupun terdapat syarikat lain yang lebih berkelayakan. Ini pun salah guna kuasa Seorang pengarah jabatan kerajaan menggunakan kuasanya untuk melantik syarikat milik isteri bagi mengusahakan kafeteria di bangunan pejabatnya. Pun salah juga beri pada ahli keluarga dia bisnes Kesan rasuah. Pertama, individu hilang pekerjaan, dihukum penjara. Orang yang menerima rasuah tadi, dia akan dipecat dan dimasukkan dalam penjara. Kemudian keluarga, maruah keluarganya terjejas malu keluarga akan malu, hilang tempat bergantung sebab ayah dia dah masuk penjara. Masyarakat, hilang kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Harga barang dan perkhidmatan naik. Negara, menjejaskan pentadbiran negara. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat terancam bila ada rasuah ni. Kita beri pada orang yang tidak sepatutnya. Kemudian hasil kerja yang dihasilkan tidak mengikut kualiti yang sepatutnya. So, banyaklah kesan-kesan sampingan yang tak baik kepada masyarakat dan juga negara. Cara membenteras rasuah. Macam mana kita nak halang? No corruption. Bahasa Inggeris corruption. Corruption. Individu. Masyarakat. Kerajaan. Individu. Apa perlu buat? Mempunyai pegangan agama dan jati diri yang kuat. Sebab setiap agama di dunia ini semuanya menghalang semua orang untuk menerima dan juga memberi rasuah. Tak ada agama yang membenarkan. Semua agama melarang. Menanam sifat membenci rasuah. Ini kita kena buat keazaman dalam diri kita sendiri supaya kita benci dia. Benci rasuah. Apakah peranan masyarakat? Bersedia melaporkan sebarang kegiatan rasuah. Kalau tahu, report saja. Tidak menggalakkan amalan menyogok untuk memperoleh sesuatu.
Kerajaan, penguatkuasaan undang-undang mendakwa pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka tak kira pangkat besar ke pangkat kecil ke, semua patut dikenakan hukuman mengenakan hukuman atau denda yang lebih berat dan penjara, pendidikan, pencegahan rasuah, memastikan elemen membenci rasuah dalam mata pelajaran di sekolah, mengadakan kempen iklan yang efektif dengan menggunakan pelbagai media masa. Macam ni sekarang ni kita belajar di sekolah tentang rasuah. Yang lain, inisiatif lain menubuhkan Institut Integriti Malaysia, mewujudkan pengkalan data pesalah rasuah, mewujudkan Mahkamah Khas Rasuah dan mewujudkan talian khas 1-800-88-6000. Jika kamu tahu ada mana-mana kes rasuah, boleh guna nombor telefon ini dan buat laporan. Okey, sudah habis pelajaran kita hari ini. Sekian sajalah. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa nanti saya akan jangan lupa buat nota buat nota. Saya akan beri nanti nota atau kamu boleh ambil daripada video ini. Boleh buat nota. Esok saya akan bagi latihan. Hari ini buat nota saja Okey, bye. Selamat belajar.